Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meneruskan pengajian kita. Insya-Allah kita mulakan dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah sambung bersemalam. I'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya yajibu wajib ala kulli muslimin an ya'rifa, wajib atas setiap orang Islam untuk mengetahui ataupun ma'rifat khamsina aqidatan, 50 aqidah. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan, dan setiap akidah itu wajib ke atasnya, iaitu ke atas setiap orang Islam untuk mengetahui atau ma'rifat laha bagi akidah tersebut dalilan ijmalian, sebuah dalil yang ijmali atau yang global, yang ringkas, atau tafsilian atau yang terperinci. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, yushtaratu an ya'rifad dalil tafsili, disyaratkan untuk mengetahui dalil yang tafsili. Lakin al-jumhur, akan tetapi jumhur atau majoriti ulama, ala annahu, berpendapat bahawa sesungguhnya yakfi ad-dalilul ijmali, cukup dengan dalil ijmali, dalil yang global dan ringkas. Likulli aqidatin min hazihil khamsin, dari pada setiap akidah yang 50 ini. Kemudian wa dalilu tafsili misaluhu. Ini sambung Wa dalilu tafsili, adapun dalil terperinci, dalil tafsili atau dalil yang terperinci itu, misaluhu, contohnya. Iza qila, jika dikatakan, mad dalil ala wujudihi ta'ala, apakah dalil yang menunjukkan kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala? An yuqala, dan dikatakan, hazihil makhluqat, semua makhluk-makhluk inilah merupakan dalil bagi wujudnya Allah Taala. Fayaqulu lahu as-sa'il, maka berkata kepadanya orang yang bertanya tadi, al-makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha atau min jihati wujudiha ba'da adam. Makhluk-makhluk ini menunjukkan akan kewujudannya Allah Subhanahu wa taala dari segi imkannya ke, atau dari segi wujudnya setelah tiada. Fayujibuhu, maka dia menjawabnya, dia pun menjawabnya. Dia jawablah dari segi imkan ke, ataupun dari segi wujud ba'dal adam, maksudnya di sini hudus. Wujud ba'dal adam di sini maksudnya hudus. Nanti saya terangkan. Ini saya baca matan dulu. Fayujibuhu, maka dia jawablah, maksudnya dia boleh jawab. Jadi soalan yang pertama, dia tanya apa dalil yang menunjukkan akan wujudnya Allah Ta'ala ini, maka dia kata yang dalil yang menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala ini ialah makhluk-makhluk ini. Kemudian ditanya lagi, yang dimaksudkan dengan makhluk-makhluk ini menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala itu dari segi imkannya ke, atau dari segi hudusnya?
Hudus ni maksudnya wujud ba'dal adam. Imkan tu boleh wujud, boleh adam. Nanti saya terangkan lagi. Sebelum tu saya ada satu perkara lagi nak terangkan. Maka dia boleh jawab sama ada dari segi imkannya ke atau dari segi hudusnya. Nanti ada lagi wajah-wajah yang lain. Imkan ma'al hudus ataupun imkan bisyartil hudus, hudus bisyartil imkan dan sebagainya lah. Ada beberapa wajah nanti. Maka dia boleh jawab. Maka bila dia boleh jawab, maka itulah yang dikatakan dalil tafsili. Wa amma iza lam yujibhu bal qala lahu hadhihi al-makhluqa faqat wa lam ya'rif min jihati imkaniha aw wujudiha ba'da adam. Fa yuqalu lahu dalilun ijmali wa huwa kafin 'inda al-jumhur. Okey. Adapun kalaulah dia tidak dapat menjawabnya, saya tak tahu. Sama ada maknanya dia kata bal qala lahu hazil makhluqa faqat. Saya hanya tahu bahawa makhluk-makhluk inilah yang menunjukkan wujudnya Allah Taala. Dan dia tidak mengetahui adakah dari segi imkannya ke atau dari segi hudus ataupun wujud badal adamnya. Maka dikatakan padanya dalil ijmali. Maka apa jawapan dia tentang dalil yang ijmal itu sudah mencukupi di sisi jumhur ulama. Faham Maknanya apabila seseorang tu ditanya apakah dalil yang menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka dia pun jawab dalilnya ialah makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk inilah yang menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanya lagi, adakah wujudnya makhluk-makhluk ini menjadi dalil kepada wujudnya Allah Ta'ala dari segi imkannya ke atau dari segi hudusnya? Kalau dia boleh jawab sama ada dari segi imkannya atau dari segi hudusnya, maka orang yang boleh menjawab dipanggil orang yang mengetahui dalil tafsili. Kalau dia tak boleh jawab, dia kata saya tak tahu dari segi imkannya ke atau dari segi hudusnya ke, tapi yang saya tahu makhluk-makhluk inilah yang menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala. Maka yang tak boleh jawab imkan dan hudus itu maknanya dipanggil orang yang hanya mengetahui dalil ijmali. Tapi kalau dia boleh jawab dari segi imkan atau dari segi hudus, maka dikatakan orang itu mengetahui dalil tafsili. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa cukup dengan dalil ijmali sahaja. Adapun dalil tafsili nanti ada penjelasan, diperlukan ketika dalil ijmali itu tidak mendatangkan satu keyakinan, bahkan dicampuri ataupun didatangi dengan syubhah-syubhah atau keraguan-keraguan, maka di situ nanti barulah dia perlu kepada dalil tafsili. Nanti saya akan terangkan apa maksud dari segi imkan atau dari segi hudusnya. Sebelum tu satu lafaz lagi yang saya lupa nak jelaskan, yang penting di sini dia katakan pada i'lam annahu yajibu, sesungguhnya wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam, an ya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan. Maka di sini ada dua kewajipan. Yang pertama, wajib mengetahui akidah yang 50. Yang kedua, wajib mengetahui dalil ijmali bagi setiap akidah yang 50. Tapi di sini mengetahuinya maksudnya mengetahui seperti mana yang telah saya bahas pada pertemuan yang lepas, iaitu secara makrifat. An ya'rifa itu yajibu an ya'rifa, wajib makrifat. Wajib makrifat maksudnya wajib mengetahui secara qat'i, mutabiq lil waqi' dan dengan dalil, dan kemudian wajib hanya dalil ijmali sahaja. Tapi kalau ada orang tu dia hanya tahu tetapi tidak tanpa mengetahui dalil, ataupun dia tahu dalil tapi tak memahami dalil, itu satu masalah. Maka nanti akan ada pembahasan selepas tu, dia panggil taklid. Sebelum ni pun saya dah bagi tahu kan, maknanya kalau dia hanya sekadar i'tiqad yang jazam,
tetapi dan mutabiq lil waqi', tetapi tidak mengetahui tidak memahami dalil, bahkan dia tahu dalil tapi tak memahami dalil. Tak memahami dalil pun dikatakan taklid pada dalil. Satu, taklid kepada akidah, yang kedua taklid pada dalil. Ini yang orang tak faham ni. Orang kadang-kadang dia dah tahu dalil, bila tanya tentang dalil tu dia sendiri dia tak faham dalil tu macam mana. Maka dia dipanggil taklid pada dalil. Jadi dalil di sini bukan untuk diikuti, ditaklid. Dalil pun harus difahami. Nanti saya akan terangkan bagi setiap dalil. Ijmali lah. Yang tafsili pun akan kita singgung juga insya-Allah. Jadi satu perkataan yang saya nak sebut di sini, yajibu, maknanya wajib. Yang dimaksudkan wajib di sini ialah wajib secara syarak. Wajib yang di kedua-duanya diulang di sini kan, wajib iaitu kedua-duanya wajib secara syarak. Wajib mengetahui akidah 50, wajib secara syarak. Yang kedua, ia wajib mengetahui bagi setiap akidah 50 itu dalil ijmali, wajib secara syarak juga. Dan kemudian wajib secara syarak ni bermaksud hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukum yang ditetapkan oleh syariat. Jadi di sini perlunya kita membahas tentang hukum dulu. Tentang hukum. InsyaAllah nanti Faris dah ada belum? Faris belum hadir lagi ni. Nanti perlu jadual-jadual yang banyak lagi. Jadi di sini sumber dalil itu hissi, kemudian lafaz terbahagi kepada berapa, itu pun perlu dibuat gambar rajah ataupun peta minda juga. Nanti saya minta Faris tolong buatkan. Di sini juga tentang hukum. Ada pembahasan tentang hukum. Okey, apa makna hukum? Apa makna hukum? Bila bercakap tentang wajib, mana dia berkaitan dengan masalah hukum, pembahasan mengenai hukum. Apa itu makna hukum? Hukum itu maksudnya isbatu syai' ala syai' au nafihi ala, ataupun au nafi syai' ala syai' lah, atau ringkasnya ulama au nafihi. Iaitu mengisbatkan sesuatu atau menafikan sesuatu ke atas sesuatu. Itu makna hukum secara lughawi. Isbatu syai' ala syai'. Isbatu syai' ala syai' au nafihi, mengisbatkan sesuatu ke atas sesuatu atau menafikannya. Jadi ada dua lah, isbatu syai' ala syai'. Ada dua syai' di sini. Ada dua syai'. Jadi mengisbatkan sesuatu ke atas sesuatu. Jadi biasanya mengisbatkan sesuatu atas sesuatu ataupun menafikan sesuatu atas sesuatu itu biasanya lah. Syai' yang pertama atau sesuatu yang pertama itu benda boleh jadi benda yang wujudi, boleh jadi benda yang iktibari. Begitu juga yang dihukumi ke atasnya, syai' yang lagi satu itu pun biasanya kebanyakannya bersifat iktibari. Kebanyakannya bersifat iktibari, boleh jadi juga boleh berbentuk wujudi. Nanti dalam perbahasan sifat yang pertama wujud saya akan jelaskan juga. Sebab apa sesuatu itu, syai' ataupun sesuatu itu ada beberapa tingkatan. Di sini saya sebutlah, iaitu yang pertama benda yang wujudi, benda yang wujud. Maksud di sini wujudi di sini benda yang wujud fil kharij, maksudnya fil a'yan, maksudnya di alam nyata ni dia wujud. Kemudian yang kedua, lawan bagi wujud itu dipanggil adam, iaitu sesuatu yang tiada. Memang tiada lah, sesuatu yang tiada. Nanti dalam kitab ni pun dia akan bahas juga. Tapi di sini ada keperluan, pasal nak bagi tahu tentang hukum, maka saya cerita sikitlah. Maka di antara wujud dan adam itu ada wasitah, ada perantara. Masih ada lagi sesuatu di antara wujud dan adam. Maksudnya dia punya martabat tidak sampai tahap wujud dan juga tidak sampai tahap adam. Tidak nak katakan ada pun tidak, nak katakan tiada pun tidak. Di sini ada dua, satu dipanggil hal ataupun keadaan. Yang kedua dipanggil amrun i'tibari. Amrun i'tibari, perkara yang hanya sebagai suatu i'tibar saja. Jadi
maksud di sini dia tidaklah sampai tahap wujud, iaitu sampai kita boleh melihatnya ataupun merasakannya. Cuma dia juga tidak adam, tidak tiada. Maka dia panggil hal. Dia panggil hal. Contohnya hal kan, biasanya orang tanya bagaimana keadaan sekarang? Oh, keadaan sekarang di dunia ini adalah sangat kritikal. Keadaan sangat sangat membimbangkan, iaitu semua dipaksa untuk lockdown, duduk di rumah. Keadaan. Jadi keadaan maknanya keadaan itu membimbangkan. Keadaan sekarang membimbang. Membimbangkan tu kan bukannya benda yang wujud. Hanya satu iktibar saja. Keadaan sekarang agak tegang. Misalnya, tegang tu kan bukan wujud. Ataupun orang tanya kau, kaifa haluka, apa khabar, bagaimana keadaan kamu? Dia kata, saya sihat ataupun saya sakit. Jadi sihat, sakit tu kan kalau kita bahasa Melayu kita panggil keadaan diri kita. Keadaan diri saya, sebab dia tanya kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu? Jadi kita kata ana bi khair, saya baik saja, saya sihat. Jadi baik sihat ataupun sakit itu kan satu keadaan lah menurut orang Melayu lah di sini. Begitu juga amrun i'tibari. Contohnya benda i'tibari itu, contoh cantiknya pemandangan itu. Jadi pemandangan itu cantik. Jadi cantik itu kan satu i'tibar bagi pemandangan yang kita lihat. Pemandangan itu pun satu i'tibar juga kan. Jadi ada di antara wujud dan adam, antara ada dan tiada itu dipanggil, satu dipanggil hal, satu dipanggil amrun i'tibari. Ada setengah ulama mengatakan hal dan amrun i'tibari ini sama sahaja. Cuma ada ulama kata tak, berbeza. Hal itu dia qaim bizat, walaupun dia tidak wujud dan tidak adam, tapi dia qaim bizat, berada pada zat. Tetapi amrun i'tibari itu tidak qaim bizat, tidak berada pada zat. Dia ada asalnya. Dia hanya wujud fi zihni, di dalam pemikiran, tetapi asal dia ada fil kharij. Nanti ada pembahagian lagi. Amrun i'tibari itu terbagi kepada dua, iaitu amrun i'tibari intizai, yang kedua amrun i'tibari ikhtira'i. Amrun i'tibari yang intizai itu ada asalnya fil kharij. Kalau amrun i'tibari yang ikhtira'i, dia tidak ada asalnya fil kharij, hanya sekadar fi zihni saja dalam pemikiran. Kemudian akan saya bahas. Jadi di situ kembali kepada topik kita, iaitu hukum mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu, ke atas sesuatu. Jadi apa sajalah yang kita isbatkan. Contohnya kita mengisbatkan api itu panas. Jadi kita mengisbatkan api itu dengan panas. Kemudian kita kata hari ini hari Khamis. Kita mengisbatkan hari ini sebagai hari Khamis. Ataupun contoh yang biasa kita dengar kan, semayang 5 waktu itu wajib. Itu pun mengisbatkan sesuatu atas sesuatu, mengisbatkan wajib ke atas semayang 5 waktu. Kemudian mengisbatkan Khamis pada hari ini. Atau kita nafikan hari ini bukan hari, nafikan api itu tidak sejuk, menafikan. Jadi apabila kita mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu, ataupun kita menafikan sesuatu ke atas sesuatu, itu namanya hukum, menghukumi. Walaupun biasanya bila orang biasa, masyarakat awam, bila sebut hukum, dia ingat hukum syarak saja. Padahal hukum itu nanti akan saya bahagikan kepada 3 nanti insya-Allah. Jadi nak faham apa makna hukum itu. Jadi hukum itu ialah mengisbatkan sesuatu ke atas sesuatu, menghukumi. Contohnya, kan, bila hakim mengatakan kamu dihukumi bersalah, jadi itu kan keputusan hakim, keputusan mahkamah, kerana kamu telah melanggar lampu isyarat merah. Jadi itu kan tidak ada dalam syarak tu, tapi dihukumi juga oleh undang-undang kerajaan. Begitu juga kita mengisbatkan benda-benda adat kan, makan mengenyangkan, jadi kita menghukumi secara adat. Jadi hukum itu sama ada kita isbatkan sesuatu ke atas sesuatu, atau menafikan sesuatu ke atas sesuatu. Maknanya ada dua sesuatu lah. Jadi di situ sama ada sesuatu yang pertama itu wujudi atau i'tibari. Begitu juga menafikannya sama ada wujudi atau i'tibari. Kemudian yang diisbatkan itu pun sama ada wujudi atau i'tibari. Jadi hukum itu terbahagi kepada 3. Hukum itu terbagi kepada 3. Yang pertama dipanggil hukum syarak.
dipanggil hukum syarak. Yang kedua dipanggil hukum akal. Yang ketiga dipanggil hukum adat. Nanti kita akan buat jadual insya-Allah. Apa itu hukum syarak? Apa itu hukum syarak? Hukum syarak ialah khitabullah. Hukum syarak ialah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Sama ada dalam bentuk i'tiqad ataupun dalam bentuk amaliyah. Sama ada dalam bentuk i'tiqad tahu i'tiqad ataupun dalam bentuk amaliyah itu perbuatan. Jadi makna hukum syarak itu ialah khitabullah, iaitu khitab daripada Allah Taala, perintah ataupun perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan melalui wahyu lah, iaitu Al-Quran. Kemudian al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan hukum perbuatan-perbuatan mukallaf. Af'al di sini sama ada af'alul qulub seperti i'tiqad, iman, keyakinan, ataupun af'al jawarih ataupun af'al lisan lah. Jadi apa saja perintah daripada Allah Ta'ala, sama ada af'al itu, perintah itu disuruh perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan, pun dinamakan khitab Allah Ta'ala. Itu panjanglah bahas dalam ilmu usul fiqh. Cuma nak bagi tahu ni perbezaan hukum saja. Dan hukum syarak itu nanti terbagi kepada dua. Satu dipanggil hukum taklifi, yang kedua dipanggil hukum wada'i. Hukum taklifi itu ialah hukum yang mana dibebankan kepada setiap mukallaf. Itu dipanggil taklifi. Terbagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ini saya tak nak bahas satu-satulah, panjang pembahasan hukum ni. Wajib tu bermakna satu tuntutan yang mesti. Tuntutan yang mesti, kalau natijah dia kalau dibuat akan dapat pahala, kalau ditinggal dapat dosa. Kemudian yang sunat, satu tuntutan tapi tak mesti, kalau dibuat dapat pahala, tak dibuat tak berdosa. Kemudian harus ini tuntutan untuk memilih, nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Buat tak apa, tak buat pun tak apa, pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Yang keempat makruh, ya tuntutan supaya meninggalkan tetapi tak mesti. Maknanya kalau ditinggalkan imtithalan, ketika berhadapan dengan perkara itu, maka diberi pahala. Kemudian yang kelima haram. Haram ialah tuntutan yang mesti ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dapat pahala imtisalan, maksudnya berhadapan dengan perkara itu, ditinggalkan dapat pahala, kalau dibuat dapat dosa. Itu hukum taklifi. Kemudian hukum wada'i, peletakan hukum, iaitu yang pertama syarat, yang kedua mani', yang ketiga sebab, ataupun terbaliklah, mana-mana boleh. Syarat, sebab, ataupun ada yang kata kitab kata sebab dulu, lepas tu syarat, lepas tu mani'. Sebab tu lah, sebab sesuatu hukum. Contohnya matahari terbenam adalah sebab masuknya waktu maghrib. Kemudian syarat itu sahnya sesuatu itu bergantung kepada dia, iaitu syarat sah untuk kita solat menghadap kiblat contohnya. Kemudian mani' itu halangan-halangan, seperti wanita yang haid, dia terhalang untuk melakukan sebahagian ibadah seperti solat, puasa misalnya, itu dipanggil mani', halangan. Kemudian ada lagi yang keempat dipanggil sah, iaitu bila disyarat menanggapinya cukup syarat dan rukun dianggap sah. Kemudian yang kelima batal, maknanya kalau tak cukup syarat dan rukun dianggap batal. Kemudian ada lagi tambahan dipanggil azimah, iaitu hukum asal, seperti solat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat contohnya. Kemudian dipanggil satu lagi rukhsah, keringanan, seperti orang musafir boleh qasar solat, zuhur jadi 2, asar jadi 2 misalnya, itu dipanggil rukhsah. Jadi ada 5 hukum taklifi, 7 hukum wada'i. Tak nak bahas panjang-panjang, itu dalam ilmu usul fiqh. Kemudian yang kedua hukum akal. Hukum akal nanti akan dibahas di sinilah. Nanti akan dibahas di sini secara panjang lebar. Saya hanya bagi tahu hukum akal itu ada 3 sahaja, iaitu wajib, mustahil dan harus. Wajib, mustahil dan harus. Di sini wajib akal ini berbeza dengan wajib syarak. Wajib akal berbeza dengan wajib syarak. Walaupun lafaz dia sama. Itulah poin saya nak beritahu di sini, sebab dia katakan di sini yajibu alaihi. Jadi wajib di sini wajib syarak, seperti mana yang dah terjelaskan tadi, iaitu tuntutan yang mesti.
kepada setiap mukallaf. Kalau buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tapi kalau wajib akal, dia tak bermakna macam tu, makna dia lain. Nanti akan diterangkan sesuatu yang akan diterangkanlah di punya dengan pembahasan dia sekali, iaitu wajib, mustahil dan harus. Kemudian yang ketiga hukum adat. Hukum adat ini ialah sesuatu perkara yang terhasil apabila dia berulang-ulang. Satu ketetapan yang terhasil dengan pengulangan perkara tersebut ala sabili takrar. Maksudnya hukum yang terhasil akibat berulang-ulangnya satu perkara tersebut. Tetapi boleh jadi dia khilaf, boleh jadi dia bersalahan dengan kebiasaan tersebut. Dan ulama bahagi hukum adat ini kepada beberapa nisbah lah. Yang pertama, antara ada dengan ada. Yang kedua, tiada dengan tiada. Yang ketiga, ada dengan tiada. Dan yang keempat, tiada dengan ada. Contoh, ada dengan ada. Ada dengan ada, contohnya ada makan, ada kenyang. Yang kedua, contoh tiada dan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Kemudian yang ketiga, ada dan tiada. Maksudnya ada makan, tiada lapar. Ada makan, tiada lapar. Dan yang keempat, tiada dengan ada, iaitu tiada makan, ada lapar. Itu contoh je lah hukum adat. Dan ketiga-tiga hukum adat ini boleh jadi hukum adat juga ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus. Yang dimaksudkan wajib secara adat tu maknanya benda tu ghalibnya, selalunya berlaku begitu. Seperti adanya makan, adanya kenyang tadi kan. Kemudian yang mustahil iaitu tiada makan, tiada kenyang. Itu yang mustahil. Dan yang haruslah, maknanya kadang-kadang boleh ada, kadang-kadang boleh tiada. Tetapi ketiga-tiga hukum adat ini termasuk di bawah hukum akal yang harus. Walaupun secara adat dia wajib, contohnya makan kenyang, api membakar, pisau memotong, itu hukum adat wajib. Tetapi ketiga-tiga hukum adat wajib, mustahil dan harus itu masuk di bawah hukum akal, ataupun keempat-empat nisbah tadi masuk di bawah hukum harus akal. Sebab apa? Boleh jadi dia berlawanan. Makan tiba-tiba tak kenyang, ataupun api tak membakar. Contohnya Nabi Ibrahim kan, pisau tak motong Nabi Ismail kan. Maka ketiga-tiga atau keempat-empat nisbah hukum adat tadi masuk di bawah harus hukum akal. Saya akan tinggalkan hukum akal, saya tak akan bahas secara detail nanti sebab ada pembahasan dalam kitab, dalam matan nanti. Kita akan bahas. Jadi wajib di sini adalah wajib syarak. Maksudnya siapa yang tak tahu akidah 50 berdosa. Tapi kan detailnya saya dah beritahu dalam siri yang keberapa, kedua ke ketiga tak ingat. Ada juga yang sampai tak tahu langsung pun bukan saja berdosa, kafir. Tak tahu langsung, contohnya sifat yang pertama tu kan. Maknanya kalau dia tak tahu Allah itu wujud, tak tahu Allah wujud, itu bukan lagi lah berdosa, itu kafir terus. Itu kafir terus. Itu tafsilannya, detailnya saya dah cerita dalam sebelum mukadimah, sebelum kita buka kitab ni, boleh refer lah di situ. Ada perkara yang kita tak tahu saja terus kafir. Contohnya Allah itu wujud, dia tak tahu Allah itu wujud, itu boleh jadi kafir. Tetapi kalau dia tak tahu Allah kidam misalnya, itu dia tak tahu, taklah kufur tapi berdosa. Cuma kalau dia ingkar, berdosa. Itu nanti ada tahapan yang kedua. Tak tahu, tak sampai kufur tapi berdosa. Cuma kalau dia ingkar, dia kufur. Nanti ada tahapan yang ketiga, keempat, kelima, boleh rujuk kepada kitab ataupun siri yang kedua atau ketiga, tak silap saya pun tak ingat tahapan-tahapan tersebut. Ataupun nanti saya buatlah ringkasan nota. Di sini wajib yang dimaksudkan secara umum, yang ghalibnya kalau dia tak tahu berdosa. Berbeza kalau ingkar kafir. Cuma kalau sekadar tak tahu akidah, di sini ghalibnya, kebiasaannya dia berdosa. Tapi ada juga yang menjadi kufur. Contohnya dia tak tahu yang Allah tu wujud, itu boleh jadi kufur. Tak tahu saja boleh jadi kufur. Mustahil lah dia tak tahu Allah Ta'ala wujud tak wujud. Dah diterangkanlah dalam siri yang kedua ke ketiga, tak ingat. Itu pembahasan tentang hukum. Nanti hukum akal akan dijelaskan kemudian. Dia ada matan dia. Okey, kemudian tentang kembali kepada dalil ijmali dan dalil tafsili tadi. Okay.
Dalil ijmali di sini. Maksudnya dalil ijmali. Bila kita tanya ni, apakah dalil yang menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala, dia kata makhluk ini. Sebenarnya bukanlah secara terperincinya ulama bahas, bukanlah yang dimaksudkan tu bila dia kata makhluk ini menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala. Itu secara umum lah. Maksudnya di sini apabila dia melihat makhluk ini, alam semesta ni lah, maka dia mengetahui pasti ada yang menciptakan alam semesta ini. Itu maksud dalil ijmali, bukan Allah. Jadi sebab apa dia tak akan pergi kepada Allah? Sebab apa? Yang kita tahu Allah itu hanya daripada dalil naqli, Quran hadis. Akal hanya boleh mengatakan secara ijmali, apabila melihat kepada alam semesta ini, maka kita tahu pasti ada yang menciptakannya. Itu saja. Contohnya lah yang saya bagi contoh tu kan, tai kucing tu kan, dengan rumah bersepah tu. Jadi balik rumah tengok depan pintu ada tai kucing. Jadi kena kucing mana lah yang berak ni, kan? Sebab apa? Tai kucing itu menunjukkan ada kucing berak di situ. Cuma bila tanya kucing yang mana satu, kita tak tahu kucing mana satu, tapi kita tahu dah tentu ada kucing yang berak. Ataupun kalau tak kucing pun, ayam ke anjing ke, kita tengok tai itu kita dah boleh tahulah mana ada yang berak. Tak kira lah kucing ke anjing ke atau ayam tak ayam ke apa ke. Yang penting kesan dia tu menunjukkan ada muasir. Asal itu menunjukkan adanya muasir. Jadi sesuatu yang terjadi itu menunjukkan ada yang menjadikannya. Sesuatu yang wujud pasti ada yang mewujudkannya. Itu dia punya dalil secara ijmali. Jadi kemudian kan bila masuk rumah tengok rumah bersepah kan, kena pecah pintu kerana selongkar. Jadi kita tahu ini mesti ada orang yang buat, ada pencuri ke misalnya masuk rumah kan. Jadi tak mungkin dia bersepah dengan sendiri. Jadi perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan pun perlu kepada ada yang merubahnya. Tak mungkin berubah-ubah dengan sendirinya. Sebab tu ayat Quran Allah Ta'ala mengatakan bahawa inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Al-khalq itu makna menciptakan daripada tiada kepada ada, daripada adam kepada wujud, daripada tiada kepada ada. Itu khalq, kan, penciptaan, mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Betul Allah kata inna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian Allah kata wakhtilafil laili wan nahar. Wakhtilafi laili wan nahar, maknanya perubahan malam dan siang. Wakhtilafil laili wan nahar, jadi perubahan siang malam, siang malam, siang malam, siang malam. Jadi perubahan itu, maka Allah Taala sebut dua. Satu khalq, satu ikhtilaf siang dan malam. Jadi khalq itu menunjukkan kepada jisim, ikhtilaf lail wan nahar itu menunjukkan kepada arad, perubahan. Nanti kita akan bahas apa itu jisim arad dan kita akan bahas. La ayatul liulil albab, sebagai tanda-tanda bagi orang yang ulil albab, orang yang berakal, bukan ulil lembab, orang yang tak ada akal atau ada akal tak tahu nak pakai. Ini belum bahas lagi sifat wujud sebenarnya. Saya nak bagi tahu apa tu ijmali ataupun apa itu tafsili. Jadi sekadar dia mengetahui bahawa makhluk-makhluk ini wujud, bahkan berubah-ubah, itu menunjukkan ada yang mewujudkan dan merubah-ubahnya. Bukan Allah. Maknanya belum lagi sampai ke Allah. Dia hanya tahu ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya itu perlu kepada dalil naqli. Tak mungkin akal tiba-tiba terlintas apa dia. Itu alif lam lam ha, itu mustahil. Itu nanti sebab tu bergantung juga kepada, saya dah terangkan kan, antara hubungan antara dalil naqli dan akli. Jadi yang boleh rujuk di situ, nanti kita akan bahas lagi. Okey. Itu dalil ijmali. Apabila adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Itu dalil ijmali. Kemudian apa itu dalil tafsili? Di sini disebutkan antara min jihatil imkan atau min jihatil hudus. Ini dalil tafsili. Dalil tafsili ini hukum dia tidak wajib lah, kecuali bagi orang-orang yang ada syubhah. Dan juga dia hukumnya di sini ulama, sebagai ulama mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya wajib untuk sebahagian saja. Maknanya kalau ada yang sudah mengetahui, gugurlah kewajipan yang lain. Yang lain jadi sunat saja mengetahui. Sebab apa? Apabila ada orang yang timbul syubhah nanti di dalam dalil ijmali, maka dia boleh menerangkan secara tafsili. Kalau tak ada yang tahu langsung tentang dalil tafsili, nanti siapa pula yang akan nak terangkan, kan?
Jadi hukum dia fardu kifayah kalau mengetahui dalil tafsili. Jadi sini saya akan terangkan agak susah sikit bagi orang awam nak faham dalil tafsili ni. Okay, dia bagi contoh di situ min jihatil imkan atau min jihatil hudus. Tapi dia tak sebut lafaz hudus di situ, dia kata wujud ba'dal adam. Wujud ba'dal adam itu makna bagi hudus. Makna bagi hudus. Wujud ba'dal adam. Makna bagi hudus. Imkan. Apa itu imkan? Imkan itu satu hukum bagi sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Imkan. Imkan ialah suatu ketetapan ataupun hukum bagi sesuatu yang mana dia boleh wujud dan boleh adam. Dia boleh ada dan boleh tiada. Maka apabila dirujuk kepada benda itu dipanggil mungkin. Jadi imkan itu hukum dia, nisbah dia, dan benda itu akan dipanggil mungkin. Jadi imkan itu ialah dinisbahkan kepada benda yang mungkin, iaitu mungkin ada, mungkin tiada, mungkin wujud, mungkin adam. Maksudnya dia boleh ada, benda itu boleh ada, benda itu boleh tiada. Sesuatu yang bersifat boleh ada, boleh tiada dipanggil mungkin, dan hukumnya dipanggil imkan. Imkan. Ini payah sikit lah sebab dalil pun tafsili kan, fardu kifayah, tapi tak apa. Yang pick up sikit boleh faham lah kot. Jadi tu makna imkan dulu. So dua makna dah tahu, makna hudus, makna imkan. Makna imkan itu ialah sesuatu perkara yang dia boleh wujud, boleh adam. Maksudnya boleh ada, boleh tiada. Maka dia dipanggil benda yang mungkin. Hukum dia imkan. Dan satu lagi hudus, iaitu wujud ba'dal adam. Ada setelah tiada. Ada setelah tiada dipanggil hudus. Okey. Jadi adakah apabila ditanya tadi kan seseorang itu, kamu mengetahui bahawa kamu mengatakan bahawa makhluk itu menunjukkan adanya khalik. Maksudnya alam ini menunjukkan adanya Tuhan yang menciptakan. Jadi daripada mana dipanggil wajhud dalalah dia? Jadi imkan dan hudus ini dipanggil wajhud dalalah. Wajah dalalah, perspektif, dilihat daripada mana dalalahnya itu. Jadi di sini kan, yang seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, orang yang tak faham dalil tu kan, dia tahu dalil je. Jadi kena faham banyak perkara. Dalil, madlul, dalalah, wajhud dalalah, istidlal. Dalil tadi apa dia? Dalil itu ialah makhluk. Makhluk itu adalah dalil. Kemudian madlul dia apa? Madlulnya wujudnya khalik. Wujudnya khalik. Wujudnya khalik itu adalah madlul kan. Sekarang ni kita nak mencari dalil bagi madlul. Madlul dia wujudnya Allah atau wujudnya Tuhan. Dalil dia apa? Makhluk ini. Kemudian wajhud dalalah dia. Wajhud dalalah dia itu dilihat dari segi imkannya ke atau dilihat dari segi hudusnya. Jadi itu wajah dalalah dia. Dilihat dari segi imkannya atau dilihat dari segi hudusnya. Ada lagi sebenarnya ma'an, maksudnya hudus ma'al imkan. Ada yang kata hudus bisyartil imkan. Ada beberapa lagi. Ulama bahas dalam kitab lah. Itu lebih susah sikit lagi. So apa dia imkan tadi? Jadi imkan ialah sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Jadi sesuatu yang boleh ada, boleh tiada itu, ini nanti dia akan terangkan kemudian. Tapi saya, sebab benda ni agak susah untuk difahami, saya ulang berkali-kali lah. Nanti dalam kitab, dalam matan pun dia akan bahas nanti. Jadi imkan itu ialah sesuatu yang mana dia ni boleh ada, boleh tiada. Ingat boleh ada, boleh tiada. Jadi di situ sama-sama boleh. Cuma bezanya apa? Satu ada, satu tiada. Boleh ada, boleh tiada. Jadi sama-sama boleh. Cuma satu boleh ada, satu boleh tiada. Boleh tu maknanya harus ataupun jaiz. Jadi sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Jadi apabila dia berubah kepada ada, maksudnya tertarjihlah ataupun terpilihlah daripada boleh ada dengan boleh tiada, maka yang menang, yang ghalib, yang rajih itu ialah ada.
maka dia tidak boleh rajah dengan sendirinya, dia tidak boleh rujhan dengan sendirinya, tak boleh. Pasti ada sesuatu yang lain yang selain dia yang menentukan sama ada dia ni boleh ada atau kekal tiada. Hukum dia sama. Maka keluarlah satu kaedah akal, iaitu ar-rujhan bi ghairi murajjah mustahil. Itu hukum akal yang qat'i. Salah satu hukum akal yang qat'i ialah, kan dulu kan belajar jadual kan, hukum akal yang qat'i yang zanni. Bagi salah satu contoh hukum akal yang qat'i ialah mustahil rujhan bi ghairi murajjah. Iaitu satu penterjihan, tarjih ni mengunggulkan sesuatu daripada yang lain, mengutamakan sesuatu lebih daripada yang lain, memilih sesuatu lebih daripada yang lain, tu namanya tarjih. Jadi tarjih bi ghairi murajjah tu mustahil, maknanya mengunggulkan sesuatu tanpa ada yang melakukannya itu mustahil. Jadi imkan tadi kan dia boleh ada, boleh tiada. Sekarang ni tiba-tiba dia ada. Siapa yang mengadakan dia? Sebab dia tak mungkin ada dengan sendirinya. Sebab apa? Dia tak ada. Dia tak ada, macam mana dia nak mengadakan diri dia sendiri? Mesti ada yang lain yang mengadakan dia. Tak mungkin dia ada dengan sendirinya, mustahil. Jadi alam semesta ni adalah contoh mungkin. Semua makhluk ini dipanggil mungkin. Dan ada hukum imkan padanya. Maknanya boleh ada, boleh tiada. Alam semesta ni, langit, bumi, manusia, pokok, binatang, semua boleh ada, boleh tiada. Jadi, oleh kerana dia boleh ada dan boleh tiada, siapa yang mengadakannya? Mustahil dia ada dengan sendiri. Macam mana kamu nak mengadakan diri kamu sedang kamu masa itu tak ada, tiba-tiba nak adakan diri kamu sendiri? Mustahil sesuatu yang tak ada, tiba-tiba dia nak adakan diri dia sendiri. Dia pun tak ada, macam mana dia nak adakan diri dia sendiri? Mungkin pasti ada yang ghair, yang selain dia yang mengadakan dia. Maka mustahil tarjih bi ghairi murajjah ataupun rujhan bi ghairi murajjah, iaitu mengunggulkan sesuatu yang imkan itu daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain, itu mustahil. Dengan sendirinya pasti ada yang selainnya yang mengadakannya. Jadi itu dari sudut imkan. Payah kan? Kalau dari sudut hudus pun hampir sama saja dan dengan makna imkan tadi, cuma dilihat dari sudut lain, iaitu hudus itu wujud ba'dal adam. Wujud ba'dal adam ini ataupun hudus ini ada dua sebenarnya. Satu makna asal wujud ba'dal hudus itu wujud ba'dal adam. Kemudian yang kedua makna tajaddud. Hudus ini maksudnya makna yang kedua dipanggil tajaddud. Tajaddud itu berubah-ubah. Sebenarnya berubah-ubah itu pun sama saja, furuk daripada wujud ba'dal adam. Iaitu contohnya alam semesta ni dulu tak ada. Kemudian diadakan oleh Tuhan, kan? Maka dia wujud ba'dal adam. Daripada tak ada alam semesta ni, wujud alam semesta. Kemudian berlakukan siang malam, kan? Sepadah ada, berlakulah siang malam. Itu dipanggil tajaddud, berubah-ubah, tagayyur ataupun tajaddud ataupun tagayyur, berubah-ubah. Jak siang, jak malam, jak siang, jak malam. Jadi sebenarnya tajaddud atau tagayyur ni pun sebenarnya diambil furuk daripada wujud ba'dal adam juga. Sebab apa? Mula-mula contohlah kata yang pertama wujudnya malam. Kemudian bila datang siang, malam adam, siang wujud. Kemudian bila siang dah adam, datang wujudlah malam. Kemudian bila wujud balik siang, adamlah malam. Kemudian wujudnya malam, adam pula siang. Ada siang, tiada malam. Ada malam, tiada siang. Jadi sebenarnya tajaddud ataupun tagayyur itu pun sama macam wujud ba'dal adam juga, iaitu dia tiada selepas ada, lepas tu ada balik, lepas tu tiada, lepas tu ada, lepas tu tiada. Jadi dia tetap juga wujud ba'dal adam sebenarnya, tetapi dipanggil tajaddud ataupun tagayyur, perubahan. Jadi sebenarnya dia kalau diperhatikan maknanya sama saja, iaitu wujud ba'dal adam. Itu maknanya hudus. Jadi dengan sebenarnya kata jumhur ulama yang lebih kuat itu adalah dalil hudus. Min wajhud dalalah dia yang masyhur ataupun wajhud dalalahnya yang rajah itu ialah hudus. Pasal apa? Hudus tu kita boleh tengok. Kita boleh tengok hudus itu. Sebab kalau nak kata imkan, itu susah. Imkan tu adalah dalil yang perlu kepada pemikiran.
Tak semua orang tahu bahawa hukum imkan itu adalah hukum bagi segala yang mungkin. Selain wajibul wujud itu, dia adalah mungkin dan mempunyai hukum imkan. Dan hukum imkan itu kalau tertarjih salah satu sudut imkannya, maka dia adalah mustahil tanpa murajjah. Itu kan susah tu nak faham. Jadi yang rajahnya ialah dalil hudus itulah yang lebih masyhur, yang lebih rajah. Sebab apa? Itu mudah bila manusia melihat daripada tajadud ataupun tagayur atau wujud ba'dal adam itu, dia faham di situ pasti ada yang mewujudkan. Nanti sebenarnya ada hubungan nanti kalau pembahasan yang lebih panjang tu, hudus bisyartil imkan ataupun hudus ma'al imkan. Sebenarnya hudus dan imkan ni sama. Sebab apa? Bila hukum sesuatu mungkin itu dia imkan, boleh ada boleh tiada, maka asalnya dia sama, kemudian tertajihlah ada, maka daripada tidak ada kepada ada, itu kan hudus. Jadi sebenarnya kata Imam Faqr Ar-Razi yang kuatnya ma'an ataupun hudus bisyartil imkan. Itu menurut Imam Faqr Ar-Razi, tapi itu agak susah bagi orang awam. Cukuplah yang masyhur yang kata dalil hudus itu yang menunjuk wajhud dalalah hudus tu yang menunjukkan wujudnya pencipta ataupun Tuhan. Itu dalil tafsili. Senang kan? Mudah je. Okey. Selesai di situ rasanya pembahasan yang tentang mengetahui dalil tafsili atau dalil ijmali. Jadi insya-Allah berasap insya-Allah pelan-pelan kayu insya-Allah. Ni Ustaz Zul. Jadi kita sambung. Rasanya tak ada ibarat-ibarat yang susah di sini. Yang susah adalah ijmali dan tafsili. Yang mana yang ustaz tu perkenalkanlah diri, saya ni ustaz. Bolehlah nanti kan kau hajar pula kan kita. Saya pun baru nak start juga ni. Sama-sama kita baru nak start, atau mungkin ada yang dah start lama dah. Dalilul ijmali. Okey, sambung daripada matan seterusnya di sini. Wa ammat taqlid. Disambung taklid. Wa huwa an ya'rifal aqaidal khamsin, iaitu dia mengetahui dalil yang 50 walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsilian, tetapi dia tidak mengetahui dalil tafsili, dalil ijmali dan dalil tafsili, dua-dua tak tahu. Fakhtalafal ulama fihi, maka ulama pun khilaf pada menghukumi muqallid tersebut. Faqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, la yakfi taqlid, tidak cukup taklid, wal muqallid kafir, adapun orang yang muqallid ini kafir. Wa zahaba ilaihi Ibnul Arabi was Sanusi, yang berpendapat kepada kafirnya muqallid itu ialah Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi di sini Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Ishbili, anak murid kepada Imam Ghazali, seorang mujtahid mazhab Maliki yang pengarang kitab Tuhfat Aridatul Ahwazi Syarah Tirmizi, ataupun kitab tafsir Ahkamul Quran, ataupun kitab apa lagi, bukan Ibnu Arabi yang sufi tu. Ada setengah ulama membezakan, kalau yang sufi itu Ibnu Arabi tanpa alif lam, kalau yang ni Ibnul Arabi ada alif lam. Jadi dua-dua Maliki juga. Tapi di sini Ibnul Arabi yang dimaksudkan ini Al-Ishbili Al-Maliki, yang mujtahid mazhab Maliki, yang masyhur pengarang kitab Syarah Tirmizi Aridatul Ahwazi, ataupun kitab tafsir ayat Ahkamul Quran, dan banyak kitab-kitab yang lain lagi lah. Dan juga Imam Sanusi sendiri. Imam Sanusi yang masyhur kan, siapa tak kenal Imam Sanusi. Jadi Syekh Fudaili kata yang berpendapat bahawa muqallid ini kafir ialah salah seorangnya Ibnu Arabi, yang kedua Imam Sanusi. Wa atala fi Syarh al-Kubra fi raddi ala man yaqul bi kifayat at-taqlid. Imam Sanusi memanjangkan perbahasan di dalam Syarah Kubra dia, di dalam menolak pendapat ulama yang mengatakan bahawa cukup dengan taklid saja. Maksudnya taklid saja sudah cukup, tak perlu tahu dalil. Maka Imam Sanusi menolak pendapat tersebut dalam kitab dia Syarah Kubra.
Saya dah beritahu dah kan, Imam Sanusi banyak kitab, ada 6-7 kitab dia lah yang berkaitan dengan akidah. Syarah kitab-kitab yang lain pun ada, kitab mantik, kita syarah hadis, syarah Muslim pun ada. Imam Sanusi ni alamah. Jadi dalam kitab Syarah Kubra dia memberi alasan lah, maksudnya menolak dalil-dalil orang yang mengatakan pendapat yang mengatakan bahawa taklid itu mencukupi. Apa hukumnya mengatakan Allah Ta'ala bertempat? Kilo lah. Lakin nuqila anna Sanusi raja'a an zalika wa qala bi kifayati taqlid. Lakin lam nara fi kutubihi illa al-qawla bi adami kifayatih. Akan tetapi dinukilkan sesungguhnya Imam Sanusi telah merujuk semula pendapat dia, maksudnya menarik balik pendapat tersebut. Rujuk semula maksudnya menarik balik pendapat tersebut. Waqala bi kifayati taklid, dan dia mengatakan bahawa cukup dengan taklid. Lakin akan tetapi lam nara fi kutubihi, kami tidak mendapatinya di dalam kitab-kitabnya illal qaul bi adami kifayati, melainkan pendapat yang mengatakan cukupnya taklid. Okey. Di sini tentang perbahasan hukum, apa hukumnya taklid, iaitu mengetahui tentang akidah tanpa mengetahui dalil. Dia tahu akidah tetapi dia tak tahu dah dalil. Ijmali pun tak tahu, apalagi tafsili. Maka apa hukum dia? Di sini sebenarnya ada beberapa pendapat. Okey, yang pertama tadi pendapat Imam Sanusi dan Ibn Arabi mengatakan bahawa siapa yang tidak mengetahui dalil akli, maksudnya dalil akli dalam akidah, maka dia dikatakan kufur. Iman dia tak sah lah, iman dia tak sah. Yang kedua, pendapat mengatakan bahawa siapa yang taklid iman dia sah. Taklid iman dia sah. Ini pendapat Imam Ghazali, Imam Abdul Ghani An-Nablusi, ada lagi beberapa ulama pendapat kata sah. Kemudian yang ketiga, tafsil. Yang ketiga, tafsil. Sekiranya dia ada keahlian di dalam berfikir, di dalam nazar, dipanggil nazar, maka dia kalau dia tak memikirkan dalil, maka dia berdosa. Iman dia sah tapi berdosa. Tapi kalau dia bukan ahli di dalam berfikir, maka iman dia sah tak berdosa. Dan pendapat yang kelima mengatakan haram tak haram mengetahui dalil nazara. Itu pendapat Wahabi, tak pakai. Jadi yang mana pendapat yang rajih, pendapat yang muktamad mengatakan bahawa orang yang tidak mengetahui dalil, iman dia sah tetapi berdosa sekiranya dia boleh nazar, boleh berfikir tentang dalil. Jadi berfikir tentang dalil ni bukan susah. Bukan susah. Kata ulama, siapa yang boleh berjual beli maka dia boleh nazar. Maksudnya menazar tentang dalil akidah ini lebih mudah daripada hukum jual beli. Hukum jual beli lebih mudah lagi. Hukum jual beli lagi pening kalau kita nak belajar, kata ulama. Contohnya tadi bila kita tengok ada tai kucing depan rumah kita, kita tahu ada kucing yang berak. Susah ke? Bila kita tengok makhluk ni, kita tahu ada yang mencipta. Bila tengok ada berubah, pasti ada yang merubahnya. Mustahil jadi dengan sendiri. Susah ke? Jadi sebenarnya boleh dikatakan seluruh dalil, bahkan bukannya wujud saja, boleh dikatakan hampir seluruh dalil, hampir seluruh akidah yang 50 ni, khususnya Allah lah, maksudnya 20 sifat wajib itu, tapi 20 tu pun sebenarnya 13 je, saya dah beritahu, tak banyak. Sebab apa? Sifat maknawiyah tu dalil dia sama macam sifat ma'ani. Jadi sebenarnya mengetahui 13 dalil saja. 13 dalil saja, bukan susah. Kalau Rasul 4 dalil saja. Jadi 17 dalil saja. Campur sifat harus lah bagi Allah dengan harus sifat Rasul, maknanya 19 dalil saja. Sebab apa? Sifat maknawiyah itu dalil dia sama dengan sifat ma'ani. Jadi kalau Allah saja cukup dengan 13 dalil campur satu sifat harus, iaitu 14 dalil. Jadi 14 dalil ini pun sebenarnya dia kembali kepada satu dalil saja. Dia kembali kepada satu dalil saja. Cuma dilihat dari wajah yang berbeza, nanti akan ada dalil bagi wujud, dalil bagi qidam, dalil bagi baqa, dalil bagi mukhalafatul lil hawadi, dalil bagi qiyamuh binafsi, dalil bagi wahdaniyah, dalil bagi kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam dan sifat harus Allah Ta'ala. Itu semuanya kembali kepada satu dalil saja.
iaitu wujudnya makhluk ni. Cuma dilihat dari arah yang berbeza, dari perspektif yang berbeza. Min mukhtalif i'tibar yang berbeza-beza. Tapi semuanya kembali kepada satu je sebenarnya. Mudah saja sebenarnya. Nanti kita akan belajar ni lah kewajipan ni. Kita akan belajar kewajipan ni, insya-Allah mudah saja. Saya akan terangkan dengan cara yang mudah supaya semua terangkat dia punya taklif, iaitu kewajipan mengetahui dalil. Mudah saja. Tafsiri yang susah tadi sebenarnya, yang ilmu kalam, yang panjang-panjang Asy'ariyah, yang hebat-hebat tu semua tafsiri. Orang awam tak payah. Orang awam tahu akidah yang 50 dengan dalil tak banyak. Tadi saya sebutkan 13-14 dalil. Kalau termasuk Rasul hanya lebih kurang adalah 19 dalil sajalah. Itu saja. Dan dalil dia ijmali, mudah, ringkas, global. Saya akan terangkan. Dan walaupun banyak 19 tapi kebanyakannya kembali kepada satu saja. Cuma wajah dia tu berbeza. Wajhud dalalah tu berbeza. Dalil sama saja. Sebab tu kena tahu kan, apa itu dalil, apa itu madlul, apa itu wajhud dalalah dan dalalah serta istidlal. Jadi dia kata tadi Imam Sanusi telah menarik balik pendapat dia, mengatakan muqallid itu kafir. Tetapi ulama-ulama lain mengatakan ada di dalam syarah muqaddimat. Imam Sanusi ada kitab muqaddimat. Dalam syarah muqaddimat tu dia membagi tahu bahawa orang yang taklid iman dia sah, tapi berdosa lah. Kenapa di sini kita menghukumi berdosa? Sebab kata Imam Sanusi ada lebih kurang 600 lebih ayat yang Allah Ta'ala menyuruh kita berfikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilas sama kaifa banainaha. 600 lebih ayat kauniyah, kata Imam Sanusi, menunjukkan Allah Ta'ala menyuruh kita dengan supaya berfikir. Maka di situ kalaulah sampai 600 ayat tak wajib lagi, tak tahulah. Tak wajib lagi, tak tahu nak kata. Sebab tu wajib. Dan dia bukanlah satu perkara yang susah, tapi hanya satu perkara yang mudah. Dan kenapa tujuan ulama mewajibkan kita nazar mengetahui dalil? Sebab apa dia sangat penting. Sangat-sangat penting. Pasal apa? Ini akidah. Kenapa orang yang tidak tahu dalil, orang yang tak tahu dalil ni, dia boleh menyebabkan akidah dia mungkin ada syubhah, ada keraguan di dalam akidah dia. Boleh jadi, ada kemungkinan, ihtimal itu kuat. Jadi sebab tu bila kita mempelajari dalil secara akal, akal itu sentiasa berada pada dalam diri kita, maka akal itu akan mempertahankan kita punya akidah. Dalil-dalil akli itulah yang mempertahankan kita akidah. Kalau dalil yang kata orang tu dalil nakli, dalil Quran hadis tu sudah cukup. Jadi kalau dalil Quran hadis sudah cukup, kenapa kita ambil Quran bagi kat dia? Kita mau ambil Quran bagi kepada orang kafir. Ini dalil Allah Ta'ala tu wujud Tuhan yang satu, tidak Tuhan sendiri. Ini dalil dia. Kenapa orang kafir tak percaya? Mana orang tu sebenarnya dia tak faham, sebab akidah itu sendiri ditunjukkan oleh Quran hadis, tetapi akal itu membenarkan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran itu. Saya dah bahas tentang masdar talaqi itu, boleh dengar dalam masdar talaqi itu, tak ingat siri ke berapa tu. Siri pertama ke kedua dalam mukadimah sebelum kita buka kitab tu, kan ada kuliah akidah siri 1, siri 2, siri sampai siri 6 tu. Jadi itu yang penting kena tengok tu. Siapa nak belajar kitab ni, dengar dulu 6 siri tu, kemudian baru masuk kitab. Saya tak nak ulang banyak-banyak lah. Jadi akidah itu sendiri diberitahu oleh Quran hadis, sebab masdar talaqi bagi akidah itu adalah Quran hadis. Quran yang kata Allah wujud, Quran yang kata Allah qidam, Quran yang kata Allah baqa, dan semua sifat-sifat Allah tu Quran yang beritahu. Itulah dalil menunjukkan kepada akidah, ataupun dipanggil mu'taqad. Akidah itu bermaksud mu'taqad. Akal ini disuruh membenarkan. Itu maknanya suruh ma'rifat, ayya'rifah. Ayya'rifah, wajib ayya'rifah, maksudnya akal itu perlu makrifat. Maka masdar talaqi bagi makrifat ialah akal. Masdar talaqi bagi makrifat ialah akal. Masdar talaqi bagi akidah, hukum hakam adalah syarak ataupun nakli, Quran hadis. Dia orang yang tak faham tentang dalil ni memang takkan tahu. Dia mengaji tak habis ke tu, wallahualam lah, ataupun guru salah ke apa ke, tak tahu. Kalau orang yang faham, ini semua kaul ulama-ulama yang muktabar. Jadi di situ wajib kita mengetahui dalil akli supaya akidah kita itu mantap.
Jadi dikatakan idrakul jazmi ataupun i'tiqadul jazmi al-mutabiq lil waqi' an dalil. Jadi akan menguatkan lagi kita punya akidah kita. Jadi hukumnya bagaimana pula dengan Imam Ghazali? Imam Ghazali kata tak wajib. Jadi tak wajib, walaupun tak wajib, Imam Ghazali mensyaratkan jazm. Dia kata muqallid itu bukan sekadar mengetahui saja, tapi syaratnya muqallid yang iman dia sah walaupun tak tahu dalil, kata Imam Ghazali mesti jazm. Jadi Imam Ghazali mensyaratkan orang yang muqallid yang tidak tahu dalil mesti jazm i'tiqad dia. Sebab Imam Ghazali bagi dalil, kata sahabat-sahabat tak tahu, tak belajar pun dalil tapi itu dirad dari ulama. Ingatlah, walaupun Imam Ghazali seorang ulama besar, hujjatul Islam, tetapi dia bukan maksum. Kita ulama-ulama kita ni, walaupun seorang ulama tu hebat kita, tapi dia tetap tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud maksum di sini kan, asal perkataan maksum tu tak melakukan dosa, tetapi maksud di sini maksum tidak, maksudnya tak melakukan kesilapan. Sebab pembahasan maksum tu nanti lain lagi. Maksum tu terpelihara daripada dosa. Di sini dalam ijtihad, kalau silap tak kata dosa. Cuma maksud maksum di sini mana boleh jadi ijtihad ulama itu mungkin salah ataupun menyalahi jumhur. Jadi jumhur mengatakan wajibnya, jumhur Asy'ariyah lah di sini kan. Jumhur lain tu kita tak pakai. Maksudnya dalam bab ni kita bahas Asy'ariyah. Jadi jumhur Asy'ariyah mengatakan wajib mengetahui dalil. Walaupun Imam Ghazali antara ulama besar Asy'ariyah, tapi dia kata tak wajib tahu dalil. Dia punya alasan dia kata sahabat tak tahu dalil. Jadi mustahil sahabat tak tahu dalil, itu mustahil. Sebab ulama kata apabila Imam Ghazali mensyaratkan jazm, daripada mana datangnya kejazman tersebut? Macam mana satu orang tu dia boleh jazm? Jadi Imam Ghazali dia cerita dalam dia beritahu cukup mengetahui dalil, tak payah cukup mengetahui akidah, tak perlu mengetahui dalil, kerana akidah kamu itu akan mantap apabila kamu buat amalan, buat ibadah, baca Quran, sembahyang, zikir, akidah akan jadi kuat. Tapi ulama kata zaman sekarang ni orang nak harapkan dia tu sembahyang, ibadah, zikir, dia hanya buat yang wajib, itu pun terpaksa buat je. Dia nak kata betul-betul dia jaga amalan dia sehingga menguatkan akidah tu, ulama kata itu tak semua orang boleh. Tak semua orang, bukan yang kata mustahil, tak semua orang boleh. Jadi tak semua orang boleh yang mana amalan dia tu boleh menguatkan. Sahabat dia bersama Nabi melihat mukjizat. Melihat mukjizat itu dalil akli. Sebab apa? Dia maksud Imam Ghazali dia tak ijmali. Maksud Imam Ghazali ni tak mengetahui dalil ijmali pun tak apa, iman sah. Jadi itu fihi nazar. Banyak. Ada beberapa pendapat imam. Setiap ulama Asy'ariyah pasti ada pendapat dia yang fihi nazar. Ulama yang adatun nazar, orang kata perlu dikaji semula pendapat tersebut. Termasuklah Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, Imam Abu Bakar Baqilani, Imam Haramain, Imam Ghazali, kemudian Imam Fakhruddin Syarastani, Imam Fakhruddin Razi, Imam Amidi, Imam Baidawi, Imam Iji, Taftazani, Sanusi, Ibrahim Laqani, Baijuri, semuanya pasti ada pendapat-pendapat yang fihi nazar atau perlu i'adatun nazar, perlu dikaji semula. Dia tak ada satu orang pun, walaupun satu ulama tu hebat, dia tak ada semua pendapat dia betul semua, tak ada. Dia mesti ada satu dua pendapat dia yang syaz, menyalahi jumhur Asy'ariyah. Biasalah mujtahid. Sebab tu perlunya mazhab. Kalau tak ada mazhab, seorang je kan, Ibn Taymiyah. Jadi semua dia cakap betul. Tak ada orang boleh nak rad dia. Jadi kita ada mazhab. Sebab apa mazhab ni memang kalau ada kesilapan ataupun pandangan yang di kalangan ulama itu, maka kita kembali kepada jumhur. Sebab tu kita ada mazhab. Mazhab ni sama ada contohnya Asy'ariyah sepakat, ijma' Asy'ariyah ataupun jumhur Asy'ariyah. Ulama-ulama besar, Imam Fakhruddin Razi pun ada pendapat dia yang syaz. Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri pun ada pendapat yang syaz. Imam Sanusi pun sendiri ada pendapat syaz. Semua ulama ada pendapat dia yang syaz. Dia tak ada satu ulama semua pendapat dia betul, tak ada. Sebab tu kita ada mazhab, kita ada ijma' dan jumhur. Asy'ariyah khususnya. Di sini pembahasan dah masuk kepada Asy'ariyah. Yang bukan Asy'ariyah, kalau nak jadi Asy'ariyah, ya silakan, tak nak sudah.
Assalamualaikum. Jadi Imam Ghazali punya pendapat itu dirad lah. Maksudnya tak mungkin jazm itu datang tanpa dalil akli. Saya dah tanyakan soalan sebelum ni. Kita beriman ni ikut mak ayah ke atau kita beriman atas sebab apa? Tu saya tanya kan, budak umur 10 tahun. Dia beriman sebab apa? Mak ayah dia beriman. Tiba-tiba mak ayah dia ajak dia masuk tukar agama. Dia ikut ke tak? Semua jawab kata ikut. Pasal apa? Umur 10 tahun. Tiba-tiba sekarang ni umur dah 40 tahun. Umur dah 40 tahun, tanya kalau mak ayah kita ajak tukar agama, kita ikut tukar tak? Tak tukar. Semua kan mustahil kita akan, mak dan ayah ni astagfirullahalazim. Islam dia betul. Daripada mana datang kejazaman kita terhadap keimanan kita kepada Allah, Rasul dan agama Islam? Kalau bukan daripada dalil akli. Takkan tiba-tiba je mantap dengan tiba-tiba. Itu mustahil. Mesti ada sebab. Kata Imam Ibrahim Laqani dalam Hidayatul Murid, dia mengatakan bahawa mustahil sesuatu kita tak boleh pandangan sesuai ke pandangan Imam Ghazali diketengahkan, jangan. Bahkan jangan diketengahkan. Jangan diketengahkan. Kalau diketengahkan, nanti akhirnya semua takkan belajar. Bila kita ketengahkan pandangan Imam Ghazali, semuanya takkan belajar. Kita kena ketengahkan pendapat Imam Sanusi ni kafir. Biar dia takut sikit. Bila dia takut sikit, barulah dia belajar. Jadi pendapat yang mengatakan kafir itu kan ekstrim sangat, tak? Yang terlalu ekstrim. Tapi Imam Ghazali ni pendapat yang terlalu mudah, terlalu tasahul. Kita ambil yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, pendapat yang tengah-tengah, iaitu iman dia sah tapi berdosa. Jangan sebarkan pendapat yang tasahul, nanti semua orang, dia kalau kita bagi yang paling berat, dia akan buat yang bawah sikit. Kalau kita bagi yang paling ringan, langsung dia tak buat. Jangan. Cuma kita tak menghukumilah orang tu kafir. Ingat bila kita dah belajar benda ni, kita jangan hukum engkau ni kafir, engkau ni fasik, jangan. Kita untuk diri kita sendiri. Ingat tu dengan untuk diri kita sendiri. Jangan kita tengok orang lain. Jadi kita dah tahu kita sebagai pengikut mazhab Syairah, jadi wajib untuk kita mengetahui dah dalil, supaya kata Imam Sanusi ataupun imam ulama kata, jangan jadikan iman kita itu mukhtalafih di kalangan ulama. Maksudnya ada yang kata kafir, ada yang kata sah, ada yang kata fasik, kan? Jadi lebih baik kita jadikan iman kita yang disepakati, iaitu siapa yang tahu dalil, confirm dia ni iman dia sah. Faham Takkan sahabat dengan baca ayat Quran afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, sahabat tak faham kot. Cuma cerita tentang sahabat itu nazar, lepas tu nazar menggunakan tertib mantiki, kias mantiki, ada mukadimah sughra, ada mukadimah kubra, hasilnya natijah, alam itu hadis, wa kullu hadis taghayyur. Contohnya setiap sesuatu yang dia adalah dia punya tertib nazar dia tu kan, setiap yang berubah-ubah itu adalah hadis, alam ini hadis. Macam mana entah, saya pun tak ingat. Setiap sesuatu yang berubah-ubah itu adalah hadis, maka alam ini berubah-ubah, maknanya alam tu hadis. Itu contoh maknanya ada dia punya dalil sughra dia, kubra dia, itu dia panggil kias mantiki lah. Ini macam mana susun cara untuk nazar. Tapi kata Imam Sanusi tak perlu. Dia tak faham apa itu kias mantiki, dia tak faham apa itu mukadimah sughra, dia tak tahu apa itu mukadimah kubra, dia tak tahu apa itu natijah, dia tak tahu apa itu kias iqtirani atau kias istisnai, dia tak tahu. Bahkan dia tak tahu apa itu jirim, apa itu jisim, apa itu arad pun tak apa. Itu hanya istilah. Jadi contohnya macam tajwid. Orang tu kalau dia baca wa may ya'mal misqala dzarratin. Jadi disebut wa may, nun mati bertemu ya tu dia dengungkan dua harakat. Dia tak tahu itu namanya idgham ma'al gunnah. Dia tak tahu. Tak apa, yang penting dia baca betul. Sama juga orang tu, yang penting akidah dia tu mantap. Dengan dia tahu dalil tapi dia tak tahu istilah dalil, tak tahu mukadimah sughra, mukadimah kubra, natijah, tak tahu apa itu kias mantiki ataupun kias iqtirani, kias istisnai, dia tak tahu. Tak penting, tak tahu jauhar, tak tahu arad, tak penting. Itu ilmu lain. Siapa tahu baguslah. Tapi yang penting akidah dia kukuh dengan ada dah dalil. Maksudnya kalau ada orang cuba nak mempertikaikan akidah dia, dia boleh jawab. Itu maksud dia. Jadi
jadikanlah akidah kita yang disepakati, jangan jadi akidah kita persisihkan oleh para ulama. Pukul berapa? Pukul 11. Okey, insyaAllah setakat tu dulu rasanya. Kita akan sambung muqaddimah nanti. Jadi muqaddimah nanti dia akan bagi tahu tentang hukum akal, insya-Allah. Ada soalan setakat tu? Kemudian ada yang tanya semalam apa tentang fiqh tu ijtihadi. Okey. Kemudian ijma' jadi qat'i. Itu panjang juga pembahasan dia. Ni tentang fiqh lah sebab dia tanya fiqh. Jadi fiqh ni sebenarnya dia punya tariqah dia ijtihadi. Kan satu hukum syarak yang diistimbatkan daripada dalil dia dengan tariqah ijtihadi. Kalau hukum-hukum yang diistimbatkan dengan secara bukan ijtihadi ataupun dipanggil ulima minaddin bidarurah itu, maka itu tak panggil fiqh sebenarnya. Contohnya hukum sembahyang 5 waktu wajib, itu bukan fiqh. Zakat wajib, bukan fiqh. Puasa Ramadan wajib, bukan fiqh. Itu semua orang tahu. Semua orang tahu. Sebab tu kalaulah orang tu dia tahu, kau tahu tak sembahyang 5 waktu wajib, tahu? Oh, faqih yang kau ni. Puasa Ramadan wajib, tahu? Faqih lah kau ni. Bukan. Faqih itu ataupun fiqh itu, faqih itu gelaran bagi orang yang mengetahui ilmu fiqh, iaitu ilmu yang bangsa ijtihadi, yang diperolehi hasil daripada ijtihad, dan yang mengeluarkan hukum tu dipanggil mujtahid dengan jalan ijtihad. Maksudnya apabila ada sesuatu dalil yang dia punya dalalah dia tidak qat'i. Kan dah bahas kan, dalalah yang tidak qat'i. Bila ada dalalah yang tidak qat'i, perbezaan takrif akal di sisi Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Sekejap Jadi apabila dalalah itu tidak qat'i, maka ada ihtimal, maka mujtahid itu akan berijtihad untuk mengeluarkan hukum yang qat'i. Maksudnya bukan qat'i jugalah, sebab ada ihtimal, maksudnya ada mujtahid lain yang mungkin akan mengeluarkan hukum yang lain, ada khilaf di situ, maka dipanggil zanni. Dia tidak akan qat'i. Asalnya setiap perkara ijtihadi itu adalah perkara yang zanni, dilihat kepada secara keseluruhan. Tapi mungkin menurut ulama itu mungkin bagi dia qat'i, mungkin bagi dia sendiri. Tapi oleh kerana adanya pendapat yang lain yang khilaf dengan pendapat dia, maka secara umum dia akan jadi zanni. Sebab tak ada orang tak boleh kata pendapat aku yang qat'i, kau orang semua pendapat salah, tak boleh. Sebab kalau pendapat dia qat'i, yang lain semua salah. Sebab qat'i 1% lawan dia kosong, jahil. Tapi di sini kan zan rajih, maknanya dia yakin pendapat dia 99%, tapi mungkin ada 1% ihtimal dia salah, masih ada. Itu zanni. Jadi apabila segala pendapat-pendapat yang diijtihadkan itu disepakati oleh seluruh ulama pada masa yang sama, ulama dimaksud di sini ulama mujtahid mutlak. Jadi dia pada masa yang sama, pada fi asrin wahid, pada satu tempoh masa yang sama. Kemudian pada satu permasalahan tidak ada seorang pun yang khilaf, maka barulah jadi ijma'. Apabila pendapat yang berbangsa ijtihadi tadi disepakati, maka dia akan jadi ijma'. Bila jadi ijma', okey. Bila jadi ijma' di sini, asalnya memang ijma' itu adalah benda yang qat'i. Tetapi di sini ada perbahasan mengenai ijma'. Ijma' ini, ijma' melihat kepada ijma' itu sendiri, kalaulah disepakati oleh semua ulama mujtahid, maka dia jadi qat'i. Tetapi di sini ada satu lagi perkara yang perlu diambil kira, iaitu periwayatan atau dipanggil hikayah. Hikayah ijma' itu juga perlu mutawatir. Sebab satu perkara itu ijma' itu berlaku pada masa itu belum diketahui. Pasal apa? Pada zaman dahulu tidak ada alat komunikasi yang boleh tahu dengan cepat, boleh tahu dengan segera. Maka hikayah al-hijma' itu perlu kepada hikayah, perlu kepada penukilan ataupun periwayatan ijma'. Setelah dikaji oleh anak murid ataupun kitab-kitab, dilihat bahawa dalam masa sekian satu permasalahan, semua ulama pada zaman tersebut disepakat dan hikayah itu mutawatir, maka barulah kita kata ijma' itu qat'i. Sebab apa? Periwayatan ijma' yang mutawatir itulah yang menyebabkan ijma' itu qat'i. Sebab apa? Kalaulah contohnya
ada ulama seorang saja atau dua orang saja menukilkan ijma', maka dia tak jadi qat'i. Pasal apa? Penukilan dia ahad. Penukilan dia khabar ahad, iaitu hanya seorang dua saja yang nukil kata ijma'. Tapi kalau mutawatir penukilan itu ijma', baru dia jadi qat'i. Ini dalam masalah usul fiqh sebenarnya. Agak rumit juga bab ni. Jadi ijma' pun terbagi kepada dua. Satu ijma' yang ma'ulima minaddin berdarurah. Contohnya sembahyang 5 waktu kan sabit dengan dalil yang qat'i. Kemudian walaupun sabit dengan dalil yang qat'i, iaitu dalalah dan subut dia, tetap juga ulama akan ijma'. Maknanya biasanya solat 5 waktu itu dalilnya Quran, hadis, ijma'. Puasa Ramadan itu dalilnya sabit dengan dalil Quran, ijma'. Kenapa perlu ada ijma' setelah walaupun sudah ada Quran dan hadis? Kenapa? Sebab ada kemungkinan ada orang dia cuba memanipulasikan hukum tersebut. Jadi dia kata tak, maksud solat tu bukan solat, maksudnya doa. Contohnya kan, saya dah bagi contoh hari tu. Aqimus solah, solah tu secara lughah maknanya doa, bukan suruh semayang, hanya suruh doa saja. Jadi ada kemungkinan orang manipulasikan makna Quran tersebut, walaupun ulama dah kata makna dia adalah semayang. Jadi solah itu adalah makna semayang tu perlu diijma'kan. Maka sebab tu kita kata sabit dengan Quran, hadis dan ijma'. Jadi ijma' ni ada dua. Satu, benda yang sudah disepakati pun diijma'kan. Benda yang qat'i pun diijma'kan lagi. Yang kedua, benda yang khilaf, mukhtalaf fih, tetapi mencapai kesepakatan, maka dia jadi ijma'. Dan ijma' ini, yang mukhtalaf fih ini akhirnya jadi ijma'. Benda yang ijtihadi akhirnya jadi ijma'. Perlu kepada periwayatan yang mutawatir. Periwayatan yang mutawatir untuk mensabitkan dia punya keqat'iyan ijma' tersebut, supaya siapa yang mengingkarinya besok boleh dianggap kafir. Itu panjang masalah ijma'. Mungkin boleh ulang sikit perbezaan tarikh akal di sisi Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah. Jadi ada sebahagian pendapat mengatakan bahawa akal itu adalah jauhar. Akal itu adalah jauhar. Di sini di sisi falsafah lah. Falsafah mengatakan akal itu jauhar. Tetapi ulama-ulama Asy'ariyah mengatakan bahawa, ahli sunnah lah, sepakat mengatakan bahawa akal itu gharizah, itu satu arat. Akal bukan jauhar, bukan arat. Nanti ada pembahasan nanti tentang jauhar dan arat, ataupun jisim dan arat. Jadi akal itu adalah jauhar, adalah dia arat, dia bukan jauhar. Ada juga pendapat yang mengandai dua je, pendapat dia dua sekarang ni. Sama ada akal itu arat ataupun jauhar. Jauhar itu maksudnya asal bagi jisim lah. Jauhar tu asal bagi jisim. Jadi kalau dia basit dipanggil jauhar, kalau dia murakab dipanggil jisim. Jadi dua je pendapat, sama ada akal itu jauhar atau akal itu arat. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan akal itu arat, sifat malakah ataupun quwah ataupun gharizah, itu adalah arat. Dia qaim pada nafs, pada roh. Jadi akal itu adalah arat, maka dia punya mahal dia adalah roh ataupun nafs yang merupakan dan roh dan nafs ini adalah jauhar. Roh dan nafs adalah jauhar ataupun jisim latif. Nanti ada pembahasan tentang jisim dan arat nanti, insya-Allah. Jadi roh ni adalah jisim latif ataupun jisim yang berbeza dengan jisim kita ni, kita dipanggil jisim kathif. Jadi akal itu adalah arat bagi jisim latif, iaitu roh, dan itu pendapat ahli sunnah lah. Kalau Mu'tazilah mungkin dia ikut pendapat falsafah yang mengatakan akal itu ialah jauhar. Itu semua falsafah. Falsafah kata akal itu jauhar. Ahli sunnah kata akal itu arat. Ada juga yang mengatakan bahawa akal itu jauhar, tapi jauhar mujarradah. Jauhar yang mujarrad, itu pendapat falsafah jugalah. Itu panjang pembahasan dia. Ni ada yang call ni. Siapa yang call ni? Kemudian call kemudian Sekejap. Apa lagi soalan ni?
Apakah hukumnya mengatakan Allah Ta'ala bertempat, bermasa? Apa hukumnya? Allah Ta'ala bertempat atau tidak, atau bermasa atau tidak, itu adalah furu' akidah. Furu' akidah di dalam Islam. Sebab itu bukan asal ataupun usul ataupun asas dalam Islam. Itu hanya perkara furu' dalam Islam, dalam Islam. Jadi apabila dia mengatakannya itu, dia taklah dikatakan kafir. Cuma ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak bermasa. Maka sekiranya dia mengatakan bahawa Allah itu bertempat dan bermasa, maka dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tetapi dia masih lagi Islam. Dia tak kufur, dia masih Islam, tetapi dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, masuk geng ahli bid'ah wad dalalah atau ahli punah waranah. Jadi ahli sunnah wal jamaah sepakat Allah Ta'ala itu tidak bertempat dan tidak bermasa. Kerana tempat dan masa itu benda yang baru, benda yang hadis, benda yang wujud setelah wujudnya alam itu. Dia tabi' bagi wujudnya makhluk ini. Sebelum wujudnya makhluk, tidak ada masa, tidak ada tempat. Bila Allah ciptakan alam semesta, barulah wujudnya tempat dan masa. Nanti kita akan bahas apa makna masa, apa makna tempat, apa makna zaman, apa makna makan. Jadi ahli sunnah mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak. Dalil dia nanti akan ada nanti dalam bab qiyamuhu binafsih, nanti ada dalil dia. Mukhalafatul lil hawadis pun ada pembahasan tentang tak bertempat dan bermasa. Jadi dia dikatakan bahawa tidak kafir, tetapi jumhur ulama lah kata, walaupun ada juga yang mengkafirkan, tapi kita pegang jumhur lah, kita tak ekstrim. Jadi kita kata dia terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan usul agama, dia hanya furu'. Tapi usul ahli sunnah wal jamaah. Pandangan Imam Ghazali dalam kitab I'tiqad, dalam dia kebanyakan kitab dia kata macam tu lah. Sama dalam Iqtisad pun ada, dalam Ihya, dalam Qawaid al-Qaid pun ada, dalam Risalah Qudusiyah pun semua ada. Kebanyakan Imam Ghazali. Ada yang call ni Khan Azhar Khan. Nanti lepas ni boleh call. Kita pun dah habis dah ni, sampai ke penghujung insya-Allah. Okay, setakat dulu nanti sambung besok insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf dan tuan-tuan muslimin muslimat, mudah bagi taufik dan faham dan sampaikan, tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.